Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. So what's up? So hari ni kita akan berjumpa dengan salah seorang idola, ikon dan juga seorang presiden DFM iaitu Drug Free Malaysia. So berikan tepukan paling gemuruh untuk Kai Aziz. Woo! Tepukan digital orang panggil. Say hi sikit, say hi sikit. Okay, so ini adalah kali pertama kami bersiaran live. It's also a pilot punya test dan kita nak pastikan kalau korang boleh dengar audio saya dengan jelas dan audio Kai Aziz ataupun In dengan jelas, korang boleh komen. Kalau ada audio tersekat-sekat ataupun terhilang, boleh komen so that kita boleh improve by time to time. Okay, so Kai Aziz, sebelum kita nak cerita intro secara profesional lah. So apa yang In sedang buat sekarang, sedang aktif masa PKP ni? First of all, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semua sihat harap semua sihat. Untuk aktiviti PKP ni saya banyak buat a few programs lah, macam menjana pendapatan lah. Saya ajar orang macam nak menjana pendapatan dan saya sendiri untuk buat sedikit program. Saya join sedikit program untuk jana pendapatan sampingan, sebab tahulah bila time PKP ni tak boleh nak bekerja, tak boleh nak bergerak mana, and macam kita freelancer ni, NGO dan freelancer ni, kita tak ada dapat bantuan daripada mana-mana. So we have to figure out lah macam mana kita nak usaha sendiri untuk dapatkan pendapatan lah. So saya buat food delivery online. So di mana saya join mana-mana food punya company, lepas tu saya daftar menjadi agent lah. And then so saya akan promote makanan diorang. So setiap kali orang beli makanan tu, dan diorang akan saya akan dapat sedikit commission. Dan selain daripada tu, saya juga menggalakkan orang untuk berkongsi rezeki. So di mana dia beli satu untuk dia dan dia beli satu untuk didermakan kepada orang-orang yang memerlukan lah, yang kebanyakannya adalah yang golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Dan saya buat tu lah. And at the same time ada lagi satu program di mana saya buat dengan FMC. Saya jual mask lah, produk mask. So mask ni face muka yang dibuat sendiri, ada boleh buat brand sendiri. Maksud kalau siapa-siapa tu nak ada brand kan, dia nak letak atas mask dia, boleh. Dia boleh pakai sendiri dan dia boleh buat bisnes, dia boleh jual kepada kawan-kawan dan siapa-siapa yang dia rasa dia nak jual lah. And so dua benda ni lah yang membantu saya sedikit dalam menjana pendapatan seharian lah. Selain daripada tu, saya hanya kita menjaga kesihatan dan kita bersama dengan keluarga lah, dapatlah solat berjemaah dengan keluarga, lepas tu dapat jaga keluarga, and then makan bersama-sama, solat bersama-sama. Itu yang paling penting lah bagi saya. Dan yalah, tak dapat banyak buat aktiviti exercise, tapi dapatlah keluar, pergi kedai, membasuh baju, memasak. Itulah exercise yang kita dapat buat. Hui, terbaik. So tadi yang pertama ada buat food delivery. I think it's a good effort. Sebabnya yalah, kita sambil kita beli untuk barang kita sendiri, untuk makanan kita sendiri, kita dapat menderma balik dekat orang lain. That's a good idea. Tambah pahala lah dekat bulan-bulan Ramadan di sini. So ada Azam Osman dah masuk. Rezeki. Say hi dekat Azam Osman. Dia dah masuk. Azam, apa khabar Azam? Lama mana menghilang. Okay, so sebelum kita nak move forward dengan topik kita, Music dan Positive Life, kita mungkin nak share mungkin Kai Aziz punya pengalaman dalam menjalani hidup positif. Mungkin boleh share sikit pengalaman dan awards. Dekat sini ada Andrew E. Hua Siu. Dia mengatakan all the best wishes bro Kai Aziz. So alright. Okay, Andrew, my inspiration. My inspiration. My NGO punya ni. So In juga aktif dalam NGO pergerakan SE, Social Enterprise, Social Entrepreneur. Mungkin Kai Aziz ataupun In boleh share your journey. Mungkin apa award yang boleh kita kongsi supaya orang tahu apakah credibility sebagai seorang Kai Aziz ni.
Silakan. Okay, Alhamdulillah lah, ini semua rezeki Allah bagi kan. Tapi sebab kita bukan mengejar. And kalau ada apa-apa daripada someone ataupun orang nak bagi kita terima dengan dengan murah hati lah. And beberapa award tu saya terima lah daripada badan kerajaan, daripada istana sendiri. Dan saya rasa yang paling saya rasa macam hargai sangat lah, yang this is the best award lah, iaitu daripada Sultan Selangor sendiri lah, which is Pingat Jasa Kebaktian lah. Ini saya tak sangka lah, sebab diorang betul-betul follow dengan apa yang saya buat untuk anak-anak Selangor. Sebab saya banyak fokuskan kepada program di Selangor, dan program tu di kawasan-kawasan yang terpencil dan kawasan-kawasan yang berisiko tinggi lah, macam PPR, kawasan kampung, kawasan nelayan. So saya banyak fokus ke situ dan saya buat program saya ke situ. And Alhamdulillah saya tak pernah berhenti untuk buat program yang saya buat, sebab saya percaya yang program ni kena berterusan dan dia boleh mencapai dia punya matlamat lah kalau dia berterusan dan kita terus konsisten untuk buat dia. Dan kebanyakannya diorang ni perlukan mentor-mentor, perlukan someone yang influence, yang influencer lah, untuk bagi tahu kepada diorang, untuk menjalankan kehidupan positif ni. So it takes courage, it takes lots of effort lah untuk jadi seorang yang positif, sebab tak semua orang boleh berfikir positif 24 jam. Kita pasti akan jatuh, tergolek sekejap. Kan, kadang-kadang benda-benda yang bukan-bukan jadi sendiri, negatif sekejap kan. Stres. Kita hidup ni sentiasa stres dengan macam-macam benda lah, dengan pekerjaan, dengan social media tiba-tiba. Sebab manusia sekarang ni dia banyak social media kan, so dia banyak live dia dalam social media. Apa-apa pun dia akan tengok kat situ dulu. Macam dia akan post isu-isu terkini, dan isu-isu terkini tu kalau negatif dia mulalah melenting menulis perkataan-perkataan yang kurang baik lah. So setiap pagi dia akan jadi macam tu. Dia bangun pagi je dia akan tengok Facebook, hari ni aku nak entam siapa, aku nak entam Rohingya, esok aku nak entam Somalia, next day aku nak entam Jekyll. So hari-hari jadi macam tu. So life manusia sekarang agak negatif lah, disebabkan dengan social media ni lah. So kita kena break away sekejap. Kadang-kadang dengan social media, kadang between berapa hours tu jangan tengok dulu Facebook, jangan tengok dulu benda-benda ni kan, supaya untuk mententeramkan diri. Dan kalau boleh kita dekat lah kepada Yang Maha Esa lah, and untuk bagi kita lagi ketenangan lah, benda-benda macam tu. So berbalik kepada award-award tu, kita pun tak sangka lah kalau orang nak dapat award-award tu banyak di propose daripada orang lain, cakap Kai, you deserve this. So kita terima sebab cakap ini sebahagian daripada kita punya education, pembelajaran kita. So di mana kita achieve some education punya benda lah. So macam ada orang akan terima ijazah, orang akan terima diploma, sijil lah. So kita ni terima tu sebagai kita punya sijil, sebagai kita punya education punya education punya award lah. So saya gunakan itu untuk apply belajar lah. So kalau saya nak sambung kepada master or degree, so saya akan gunakan tu untuk meneruskan pembelajaran saya lah. And lagi apa tadi Sab? Apa tu tanya? Soalan dia. So tadi yelah, kiranya kau kongsi macam mana, apa kau punya awards, and then apa pencapaian. Sebabnya sebenarnya pencapaian ni ialah diberi oleh daripada Sultan ataupun some bodies, badan-badan yang tertentu. Dia adalah penghargaan untuk orang yang dah bekerja keras. Macam In sendiri dah bekerja keras, saya rasa hampir berbelas tahun, mungkin berpuluh tahun, untuk something yang positif, untuk memperjuangkan. Sebab
Sebab saya rasa kadang saya tak layak lah terima benda-benda ni semua, sebab kadang ada lagi yang layak daripada saya. So ada orang lagi buat kerja lagi gila-gila untuk menyelamatkan kanak-kanak, menyelamatkan masyarakat. Dia orang buat lagi hebat lah. So saya setakat bagi education tentang pencegahan dadah kepada anak muda saja. Mungkin orang rasa macam tak layak je. Tak layaknya dia terima apa-apa kan. Tapi itulah, alhamdulillah ramai juga yang terkesan lah dengan saya punya program, dengan saya punya cara. Cantik. You know, ramai je orang yang support lah yang cara saya gunakan lah. So alhamdulillah benda ni dah jadi international. Orang luar negara sampai kontak saya macam mana saya buat, dan benda tu menjadi inspirasi kepada badan-badan di luar sana lah, seperti Drug Free World, Our Better World Foundation. So banyak organisasi luar yang bertanya macam mana saya lakukan. So saya share melalui video-video saya lah. So sampai diorang buat video dokumentari tentang aktiviti-aktiviti saya buat, supaya menjadi inspirasi kepada orang lain muda di luar sana lah. Bukannya kita nak riak ke, bukannya kita nak sombong, nunjuk-nunjuk, tapi that's salah satu cara untuk saya educate orang ramai dan inspire orang ramai, sebab ada dekat luar tu ada macam-macam isu, bukannya setakat drugs saja, mungkin ada penderaan kanak-kanak, penderaan keluarga. So masing-masing dia take off satu isu. So untuk saya inspired lah, siapa saja boleh buat benda ni, siapa-siapa saja boleh buat aktivism. So tak kira lah dalam untuk menyelamatkan haiwan ke manusia, alam sekitar. So everyone can take part, become an activist lah, boleh jadi social activist. Yes, so, betul. Yalah, itulah tujuan saya buat kerja ni, dan saya sangat suka. Dan saya kalau boleh nak meneruskan lagi, sebab saya daripada bidang banking. Dulu saya banking, coffee. Kerja bank dulu, banker. Wah. Banker kira duit orang tu masa tu. Hari-hari kalau time-time ni aku rasa aku dah kaya dah ni, sebab ramai orang nak buat loan kan. So time ni lah kita nak offer orang, ambil loan aku RM10,000, RM20,000, RM30,000. Tapi masalah lah lepas tu kalau tak dapat bayar kan. So sekarang aku nak kerja, nak fokus, nak membantu orang, ramai membantu orang lah balik. Bukannya kita apa cakap nak keluar sana dan bantu bersungguh-sungguh, bukan macam tu. Maksudnya kita boleh bantu orang dari pelbagai cara lah. Salah satunya ialah memberi education, memberi pelajaran, memberi tips, memberi nasihat. Itu juga salah satu bantuan apa. Yes, betul tu. In kita nak meraihkan orang-orang yang komen ni. Tadi Andrew cakap bravo, prevention is better than cure. And then kita ada komen daripada PK. Prevention is better than cure. PK Farhan cakap rindu nak pergi sekolah-sekolah buat talk macam dulu. Okay, kita akan kupas tu yang pergi sekolah tu. And then kita ada Azam Othman, kita ada Lah Dosen, kita ada Faiz Fitri, dan kita ada a few friend yang join. Syafiq Johri, ada beberapa orang lah yang join kita punya live ni. Semua orang mendoakan. Aku tak dapat nak tengok. Mendoakan Kai Aziz ni. Mungkin Alhamdulillah, bagus. Kita boleh kupas sedikit macam mana dulu In buat dekat sekolah, macam mana, how do you start masa nak pergi sekolah, apa program-program yang sesuai dekat sekolah kan, sebabnya kita nak bagi pendedahan ni dekat remaja-remaja kan, bawah umur 18. So macam mana In boleh start tu? Yalah, sebab benda ni terinspirasi lama dululah. Mana saya tengok macam band-band dekat luar negara, dia orang sendiri yang pergi ke sekolah-sekolah untuk buat pencegahan, macam band H2O, macam band AFI, lagi Blink-182. Semua line up dia orang semua ke sekolah untuk inspire student untuk cara hidup positif. Dia orang ada macam-macam campaign lah, macam ada yang suicidal, macam untuk drugs, ada positive lifestyle. So
dia campaign ke sekolah. Band-band ni sendiri yang pergi bercampaign ke sekolah. So aku nampak tu macam wow, this is good man. So aku pun nak try lah, kita try kat sekolah sebab kita tahu yang masalah ni semua datang daripada sekolah. Kita dulu budak-budak sekolah kita tahu memang kita selalu panjat panjat pagar sekolah nak memonteng, lepas tu merokok dekat belakang sekolah, dekat tandas menconteng semua. Kita tahu benda-benda tu. So kita tahu yang target is memanglah the school lah yang akan inspired. So budak-budak ni pun inspired dengan badass, dengan yang nampak garang-garang sikit lah, yang nampak nampak nakal wild, sikit, nampak rock, nampak nampak nakal punk. sikit. Tu. Itu lah. Lepas tu dia conteng kat kasut lah, conteng kat bag lah, conteng kat baju, tali pinggang lah. Tu semua kita akan tiru lah buat kan. So kebanyakan remaja dia nak badass, dia nak nampak macam stylo lah, rambut. So zaman dulu mesti rambut mesti nak kena panjang, tutup mata sebelah, lepas tu pacak atas. Macam-macam style lah, setiap zaman berlainan. Zaman aku memang punk dan skinhead tengah naik time tu. So aku dengan Soot, Soot Roots and Boot, kita orang satu kawasan dulu, satu sekolah. So dia dengan skinhead dia, aku dengan punk aku. So ada kawan-kawan lain. So ramai lah. And skater, so banyak yang terjebak lah dengan scene underground lah, orang cakap kan. So itu memang zaman kita orang. So back to after a while lah, so aku rasa aku kena go back to school, aku kena inform dia orang, inspire dia orang. So cakap nak jadi cool, nak jadi badass, tapi kau tak perlu go into that lah. Kau tak perlu go into drugs, kau tak perlu go into gangsterism, kau tak perlu go into benda-benda yang tak bermanfaat lah. So kau boleh jadi badass dengan membantu orang, kau boleh jadi badass dengan buat kerja-kerja kemasyarakatan. Yes. Itu lagi badass daripada lagi badass daripada badass tu. Kita daripada membazirkan diri masa kita dengan duit kita dengan benda-benda yang tak apa-apa lah. Sebab itu trend every year ataupun every semester semua ada dia punya trend tu. So zaman aku trend dia macam tu. So sekarang, tapi aku rasa memang still trend tu masih ada lagi. So orang nak jadi badass, budak-budak remaja dia nak badass, tapi dia badass di tempat yang salah. Dia inspire orang yang salah. So kita tunjukkan orang this is the way lah. This is the way. So that's why aku banyak bawa budak-budak kawan-kawan aku lah, geng-geng daripada macam Azam, Thai Regiment ada, lepas tu of course SOG, lepas tu Pesawat, Madam ada. Banyak budak-budak scene underground. So aku bawa ke sekolah untuk bagi inspirasi kepada anak-anak muda ni. And you can be like us, so you can follow our style lah. At the same time, you doesn't have to do drugs lah, and do good things to people, bantu orang at the same time lah. So itu yang aku suka lah. Bila aku bawa ke sekolah, aku akan buat program macam tu lah. Sebab benda ni memang di luar negara ramai orang dah buat. So Malaysia is the first yang buat tu masa tu aku lah. So sekarang dah jadi 10 tahun. Akhirnya dah 10 tahun. So termasuk kau juga Sab, kau pun ikut awal-awal dulu dah 10 tahun dah. 10 tahun dah. Sabri dengan Stubborn ikut. Dah awal-awal kena sound rambut panjang tu. Cakap cikgu tu sound, cakap apa pasal kau bawa ni budak-budak ni rambut panjang, tak boleh. Baju dia terkeluar, tak boleh. So jadi bila Sabri beritahu, cakap saya student ITM arkitek. Lepas tu yang ni ITM mana? Lepas tu ni semua habis belajar. Semua cakap terpengun student dengan cikgu tengok kan masa tu. Itu yang aku nak tu, nampak badass, tapi there are something inside of them yang dia ada talent, dia ada, dia tak mensia-siakan dia punya life dengan benda-benda yang tak berfaedah lah. And dia orang fokus pada pelajaran dan career masing-masing lah. So itu yang aku inspirekan all the musicians yang underground, yang kreatif, untuk dibawa ke depan and inspire anak-anak muda ni to do something. Okay, so kita nak baca sikit. Ada komen daripada PK, dia cakap rambut aku pendek kot, pakai kemeja tak in. Lepas tu dia cakap fulla lah dulu rambut panjang. Lepas tu ada Azam Othman, dia cakap berkarya tanpa dadah.
And then kita ada Kenet, Hairil Kenet daripada Thai Regiment, I think. Yes. So dia cakap salam geng, selamat menjalani Ramadan katanya. Dan kita ada a few orang macam Johan Roslan daripada The Padangs, and then kita ada a few orang yang join. So keep on saying hi and then comment supaya kita boleh nampak. So saya recap tadi masa awal pelibatan di FYA, iaitu Drug Free Youth Association masa 10 tahun lepas. Saya dan band Stubborn, yelah, kita orang pergi sekolah-sekolah. Waktu tu saya baru habis pengajian architecture di sebuah universiti. So bila saya habis belajar tu, yelah, rambut panjang. Kita ni punk rock kan. Tapi cikgu-cikgu ataupun orang-orang tertentu, yelah, dirasakan image tu tidak bersesuaian. Tapi bagi kami di FYA tu, apa yang penting adalah message tu nak disampaikan. Tidak semestinya orang tu rambut panjang, kau rockers, kau ambil benda-benda yang negatif. Tidak semestinya. Mungkin kebanyakannya, tapi tidak semestinya. So kami ni lah antara band-band yang jangan pukul rata pun cakap. Jangan pukul rata. Tidak semestinya semua musician tu je ambil benda. Macam even saya sendiri pun, daripada dulu saya memang tak smoke, saya tak ambil benda-benda negatif. So saya pegang tu sebagai saya punya something yang saya nak share lah. Tidaklah kita orang ni semua bawa movement straight edge tu yang sama, tapi dia punya perjalanan tu, positive life tu sama. So saya pun ajaklah kawan-kawan, budak-budak band yang mana-mana yang sama, direction kita sama. So kita nak cuba educate, kita nak try relatekan music dengan positive life tu. So mungkin Kai Aziz boleh cerita macam mana relate-nya music dengan positive life tu. Contohnya macam kita tahu band Legenda Second Combat ni, lirik-lirik dia memang semua ke arah kebajikan, ke arah positif, ke arah hidup sehat, ke arah pembalakan, hentikan pembalakan, ke arah benda-benda yang positif je. Dia yalah, orang mungkin akan terinspired daripada lirik yang positif. Bukan saja image band tu, sebabnya band tu hardcore, tapi lirik-lirik dia sebenarnya terbaik. Dia ada dakwah dia dalam lirik dia. Mungkin boleh share macam mana pembuatan lirik positive life tu, macam mana selitkan lirik-lirik positif tu ke dalam muzik dan dizebarkan kepada bukan je dekat Malaysia, dekat overseas. Silakan. Sebab aku memang membesar ataupun membesar dengan muzik-muzik hardcore punk So daripada umur 15 tahun dah dengar muzik-muzik punk lah, tapi masa tu punk yang tak berapa message dia tak berapa positif until aku umur 19 tahun aku get into skate punk rock dengan skate. So aku dengar band-band yang mula lirik dia lebih kepada political. So dia anti pada peperangan, anti kepada penindasan, anti kepada kapitalis, pada benda-benda yang membawa kehancuran bumi. So kat situ aku dah mula tertarik lah dengan muzik punk yang macam ni, yang punk yang political. So aku mula dig band-band yang political. Masa tu ada banyak band, ada banyak punk ni, ada banyak dia punya sub, banyak dia punya genre. So aku suka pada political punk masa tu, macam Crush, Conflict. Selain daripada tu ada band-band hardcore, ada band-band mainstream juga macam Rage Against the Machine juga inspired aku untuk menulis lagu-lagu yang berpolitikal lah, yang lebih kepada protect kepada alam sekitar dan masyarakat. So Rage Against the Machine is one of my biggest inspiration awal-awal dulu lah, sebab dalam umur 15 tahun, 16 tahun, masa tu of course the mainstream memang inspired kita lah untuk menulis lagu. Tak ketinggalan juga Carburetor Dunk. So that is the first local yang memang inspiring lah. The Pilgrim. So aku banyak mendengar band-band tu. So aku banyak fokuskan kepada lirik-lirik dia. Banyak nak kaji lirik dia. Kenapa dia buat lirik macam ni? Kenapa dia nak cerita pasal alam sekitar? Kenapa dia nak fuck kapitalis? Kenapa dia nak fuck dunia yang makin menghancur, kemudian tak suka kepada perang, kepada peperangan. So aku dah mula berfikir, dia buat aku banyak berfikir, okey lah macam tu, betul-betul. Lepas tu datang dengan Zain yang banyak informasi tentang ketidakadilan, lepas tu kapitalism, semua benda-benda tu banyak mengubah aku punya perception. So aku dah mula
berfikir dan aku suka menulis. Daripada situ aku belajar menulis bahasa Inggeris dan mengenali ataupun ingin berbahasa Inggeris lah. So aku buatlah lirik bahasa Inggeris, lepas tu ada kamus sebelah, lepas tu ada design sebelah, ada lagu sebelah. So kita nak compilekan, kita nak buat lagu English ni. Sebab banyak band-band yang inspired tu dia buat lagu English kan. So kita pun nak buat lagu English. So ikutlah lirik tu, ada kamus kat sebelah. So buatlah lirik yang bahasa Inggeris. So lama-lama kita makin mahir. So aku dah mula boleh berkomunikasi dengan orang luar negara menggunakan surat, and boleh cakap menulis lagu dan boleh berbahasa dalam bahasa Inggeris. So mula praktiskan lah, sebab bila lagu-lagu tu kita praktiskan. Macam lagu Rage Against the Machine, kita akan try hafal lirik dia. Lepas tu kita lagu-lagu ni kita akan try ikut macam mana dia orang nyanyi. So benda tu mengajar kita untuk berfikir, untuk menaikkan skill kita dalam berbahasa Inggeris lah. And so daripada situ aku banyak kenal genre-genre ataupun sub-sub kepada punk. Itu salah satu sub kepada punk iaitu straight edge lah. Straight edge ni yang lebih positif daripada sub-sub yang lain. Walaupun yang lain tu pun positif juga, tentang alam sekitar, tentang kemanusiaan, itu pun positif. Dan tapi straight edge ni dia banyak dia cover semua. So bermaksud dia bukannya alam sekitar saja, dia berkenaan dengan diri kita dan apa yang kita consume. So itu menjadikan aku lebih mahu mendalami tentang straight edge lah. Dan semua masa tu aku dengan masalah family, dengan masalah kawan-kawan, dengan masalah life. So aku mencari satu jalan supaya aku boleh follow lah. So adalah group of kawan-kawan yang dah straight edge. So dia orang mengajak aku lah untuk join sekali dia punya. So aku join, and so aku dapati ni memang kenalah dengan apa yang aku nak. Sebab masa tu memang kat Kelang tu memang ghetto lah, aku cakap memang black area lah. So kau mana-mana pergi kau nampak penagih, kau nampak orang kena pau, kau nampak orang kena pukul dan macam-macam hal lah. So we need something yang kita boleh stand masa tu. So kita perlukan group yang kita boleh stand. So that's why masa tu aku tubuhkan kumpulan tu, nama dia United Front. And United Front ni kebanyakannya adalah skateboarder. So skateboarder yang into hardcore punk lah. Tak kira lah into hardcore punk ke apa, masa tu budak underground semua suka membaca. Semua suka benda-benda yang ada bermesej. Grunge ke, punk rock ke, hip hop ke, semua kita nak bermesej. Semua nak sampaikan kepada dunia yang masalah-masalah ni harus didengari, harus diatasi. So that's why kita orang buat group tu supaya orang boleh dengar kita. So kita buat campaign. Pada situ kita buat gig, kita buat konsert, kita buat demo, kita buat touring. Masa tu tak declare lah, macam kita nak buat touring tu nak tour ke mana-mana. So kita rasa macam nak pergi Kedah esok, kita pergi terus. Kita rasa nak pergi Ipoh terus, kita esok kita pergi terus. So lebih pada macam tu. So nak memperkembangkan idea, so kita bergerak dalam kumpulan-kumpulan ni. So saya walaupun kawan-kawan saya bukan yang straight edge, yang bukan drug free, ada yang masih merokok, ada yang masih minum arak, ada yang masih ambil weed. So tapi kita tak membatasikan lifestyle kita kepada dia orang. So kita still berkumpul beramai-ramai, kita support each other. Sebab itu the best thing about straight edge, dia ada respect pada anak-anak muda yang lain lah, yang genre lain. So dia respect pada genre lain. So tak kira dia bukan straight edge, tapi kita kena terima antara satu sama lain. So itu adalah sebab kemanusiaan, bukan sebab kita nak diskriminasi dia. Sebab kemanusiaan, di dalam straight edge tu kita harus bersama-sama berjuang lah untuk satu kehidupan yang lebih baik lah. And so that's why aku memang interested dengan apa yang straight edge buat. So banyak band-band di luar negara juga banyak yang inspired untuk aku menulis lagu berkenaan dengan straight edge. So that's why aku start tulis lagu berkenaan dengan drug free lifestyle, dengan positive lifestyle, dengan tentang environment, tentang kehidupan seharian, tentang kemanusiaan dan banyak benda lah tentang kebajikan. So daripada situ aku dah mula berjinak-jinak untuk membantu sikit-sikit
bantu orang, memberi orang makan, memberi pertolongan kepada kawan-kawan yang memerlukan. So kita dah mula ada sifat-sifat kemanusiaan tu daripada mendengar kumpulan-kumpulan ni lah, mendengar lagu-lagu ni. So dia mendorong kita untuk membawa kepada sifat-sifat kemanusiaan. So aku memang cakap sukalah dan bersyukur aku dalam kumpulan ni, dan kumpulan ni bukan mendiskriminasikan sesiapa pun, dan kita memang kita memang open kepada sesiapa saja yang nak join. Dan that's why sekarang ni aku tubuhkan drug free, sebab drug free ni dia tak terlalu strict lah. Maksud dia tak fokus pada straight edge, dia fokus pada anti drug, pada drug free. So dia nak membantu siapa saja yang nak berhenti dadah, yang tengah mencuba, yang tengah ada adik, ada abang, ada kakak yang tengah ada drugs ke. So kita cuba untuk bantu menggunakan kemanusiaan lah, bukannya cara yang radikal, cara yang paksaan, bukan cara macam tu. So kita nak lebih pada cara yang lebih positif, open cara yang sikit. lebih positif. Okay, Yes, so lepas positif. ni kita nak meraihkan orang-orang yang sedang melihat, yang masih melihat. So saya akan play iklan dulu, iklan tu. Sebabnya kita akan sambung lepas ni. Kita nak tanya Kai Aziz dulu. Sebabnya dengan cerita di FYA dulu dah pernah buat satu tour satu Malaysia. Diorang dah pergi satu Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan the whole, kalau dekat Malaysia, dekat Semenanjung ni mungkin dah pergi Selangor, Johor, Pahang, dan a few tempat lagi. Kita dah kiranya dah menjelajah satu Malaysia. So mungkin lepas iklan ni kita akan sambung tentang drug di FYA tour yang dahulunya kita bagi nama apa ini? Young Heroes Tour. Young Heroes. Dia menggunakan Untoxicated punya topik dia punya syllabus. Mungkin lepas modul dia, mungkin selepas iklan ni kita akan sambung semula dengan tu. So korang stay tune, jangan pergi ke mana-mana. Kita akan sambung dalam masa beberapa saat je lagi. Alright. Stay tune. Okay. Mimpi dari anak jalanan kau bangkit, berjuang menggapai bintang di langit, tanpa mempedulikan siapa yang mencaci memaki kamu tanpa. Alright, Assalamualaikum dan what's up? So kita kembali lagi ke part 2, part nombor 2. So tadi kita ada masalah teknikal sebab kita terputus, ada sedikit masalah teknikal. So tadi kita nak sambung. Kepada yang baru melihat, selamat datang sekali lagi. Ini adalah pilot test untuk kami lebih selalu buat live untuk korang semua tengok kami punya topik-topik sharing, dan mungkin kita akan kerap bersiaran kalau ada banyak feedback yang bagus. So hari ni kita dengan music pula. Kita dengan topik kita music dan positive life. So tadi ataupun Kai Aziz ni, Encik Kai Aziz ni, dia ada share yang diorang pernah pergi menjelajah ke satu Malaysia lah kiranya, Semenanjung dengan Sabah Sarawak juga. Mungkin boleh share macam mana journey dia. Saya rasa benda tu dalam 3 ke 4 tahun lepas rasanya. So cerita sikit macam mana, apakah tercetusnya idea program tu. Silakan. Okay, so idea tu kira 4 tahun lepas kita tour tu kan, Young Heroes Tour tu. Aku dah lama sebenarnya propose benda ni pada kementerian belia lah. And rasa 2 tahun 3 tahun sebelum tu lagi dah propose, tapi tak approve, tak apply, tak approve lah. So dan selepas 3 tahun barulah benda tu approve. Dan selepas dia tengok kita punya konsert Young Heroes Tour, Young Heroes punya konsert kita buat pada tahun 2014. And so selepas tu baru dia orang tu buka mata, gila budak-budak muda ni kan, yang underground ni ramai dia punya pengikut kan. Baru dia orang tahu, tengok kita punya askar community kita ramai kan. And so kebanyakan dia orang pula dengar apa yang band tu cakap, apa band tu message band tu nak sampaikan masa konsert tu.
And masa kejadian tu tak banyak benda yang berlaku lah, tak banyak budak buat hal masa tu. Alhamdulillah masa tak banyak budak-budak hal. Walaupun konsert tu adalah percuma sempena hari belia. So masa tu dirasmikan oleh YBKJ lah. KJ yang rasmikan datang and kita bagi launching kepada program Young Heroes, ataupun masa tu dia orang nak namakan program tu The More You Use, The Less You Live. Tapi aku berkeras aku nak Young Heroes juga. So aku gunakan nama tu dalam aku punya kempen. Dia orang gunakan dia punya nama tu dalam dia orang punya kempen. So tapi kertas kerja tu aku hantar kat dia orang dan cakap dia kita nak teruskan dengan program jelajah Young Heroes ke negeri-negeri yang lain. And then alhamdulillah lepas tu approve. Dan apa lagi aku contact lah semua band-band kawan-kawan aku semua and untuk join program tu. So join lah semua budak-budak scene underground. Ada Kiss on the Move, ada Regiment, ada Strikeout. Masa Strikeout baru lagi Zam Strikeout baru lagi. Lepas tu Madam, lepas tu banyaklah band lah, OEG semua, AZB, banyaklah band. So tapi yang bagi tua tu band-band yang okey-okey sikit lah, senonoh sikit lah, sebab kita nak jumpa ramai budak-budak ni. Di setiap negeri tu kita kumpulkan budak-budak yang bermasalah ni. Budak-budak yang berisiko dia kumpulkan. Lepas tu kita buatlah program 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam tu kita bagilah ceramah pendek sikit. Lepas tu kita bagi video. Lepas tu kita bagi program yang sesuai dengan budak-budak sekarang. Masukkan elemen-elemen underground, ada drug free dan straight edge di dalam kita punya modul lah. So modul kita memang underground punya style. So daripada Australia, kawan aku buat sendiri. Nama dia Matt daripada Untouchated. So aku duduk dengan dia bergabung untuk buat modul ni. So kita sama-sama buat modul ni, Malaysia dengan Australia. So kita jadilah satu brand. So brand ni kita bawa lah ke program Young Heroes ni. So basically program ni kita nak fokuskan kepada kerja-kerja kemasyarakatan lah. Kita nak mengajak diorang buat kerja-kerja sosial. And apa yang kita buat pada hari pertama, kita akan bagi arahan, kita akan bagi assignment, dan hari kedua diorang kena selesaikan. Macam mana nak selesaikan tu, diorang kena pergi turun ke acara tu dan lakukan aktiviti. Lepas tu di hari ketiga diorang kena buat presentation. So presentation tu diorang kena terangkan apa yang dia buat. So diorang kena present dalam bentuk video, audio dan PowerPoint lah. And diorang kena bentangkan. So daripada situ kita tengok bakat-bakat muda, anak-anak baru, anak-anak muda underground ni diorang berbakat sangat berbakat dalam bercerita. Diorang boleh cerita, diorang menyanyi, diorang boleh keluarlah macam-macam dia punya aksi, reaksi menari, dia semasa dia boleh menyanyi, menari, macam-macam bakat terpendam yang keluar. Itu yang kita nak tu sebenarnya. Kita nak congkir bakat dia. Sebenarnya diorang ni memang talented. Budak ni kreatif. So that's why kalau kita tak keluarkan kreatif tu, diorang akan pergi ke benda-benda yang negatif. So sekarang kita salurkan benda tu kepada program positif. So akan jadi positif lah dia. Dan so at the end tu kita boleh tengok budak ni boleh bercakap lah. Dia ni boleh jadi seorang spokesperson. Dia ni boleh jadi seorang yang dia boleh jadi ketua, penghibur. So dia mungkin dia ada problem ketua, tapi dia boleh jadi ketua. So kita kena congkel daripada diri dia supaya dia tonjolkan. So that's why kita tengok banyak anak-anak muda memang berbakat sebenarnya. Kalau kita bagi dia peluang dan ruang, so pastinya dia orang akan lebih menonjol lah ke hadapan kan. And so that's why some of them, so kita bawa dia orang ke program yang drug free buat lah seterusnya. Ada banyak yang jadi ikon kepada drug free Malaysia sekarang ni. Terbaik. So tu tadi adalah perkongsian pasal Young Heroes Tour lah. So macam saya secara personal pun saya ada berborak dengan Kak Aziz ni. Mungkin kita sedang merangka untuk satu program dalam masa online ni lah, masa musim PKP. So mungkin kita nak buat satu bengkel yang bersesuaian untuk sama juga join anak-anak muda join, tapi mungkin secara digital. Sebabnya kita tahu PKP ni mungkin bakal lama lah. Dengan isu-isu yang berlaku ni, mungkin kita tak dapat nak buat satu gathering, perkumpulan yang ramai. Tapi kita cuba nak bagi awareness tu dalam
versi online ni lah. Tapi sekarang ni masih dalam proses merancang. So kita tak boleh nak reveal apa-apa lagi. Kita masih merancang nak satukan modul tu supaya dia sesuai untuk online punya journey. Okay, tadi In dah cerita pasal diri dia, dah cerita pasal Second Combat, macam mana Second Combat buat lirik semua. In dah cerita Young Heroes. Okay, boleh tak mungkin kongsi sikit DFYA punya journey, and then macam mana boleh jadi DFM, and then daripada DFM tu dia NGO, daripada DFYA adalah NGO, lepas tu macam mana pula dengan NGI, non government individual, and then macam mana pula dengan SE punya movement, social enterprise ataupun social entrepreneur. Macam mana dia punya relation dia dengan Positive Life. Sebab kita tahu Kai Aziz ni banyak buat something yang kerja-kerja amal. So mungkin boleh share sikit tentang benda-benda tu. Silakan. Okay, so kalau dah ikutkan, asalnya kita memang di bawah persatuan ataupun di bawah naungan Kementerian Belia dan Sukan, iaitu ROY. Kalau nak register belia, so kita kena pergi daftar under ROY, Register of Youth lah. So kat situ tahun 2010 aku daftarkan Drug Free Youth Association di bawah ROY lah. And then selepas tu selepas beberapa tahun belakangan ni barulah aku tubuhkan Drug Free Malaysia, sebab aku rasa aku dah tak belia sangat lah sekarang. So aku nak lantik presiden baru gantikan Drug Free Youth, and then baru aku bawa aku boleh bawa ke Drug Free Malaysia lah. And Drug Free Malaysia ni aku bersama dengan Haji Ramli. So kita tubuhkan benda ni, Drug Free Malaysia di bawah ROS, Register of Society lah. And dengan ROS kita lebih besar sebab dia bertaraf kebangsaan. So setiap negeri ada Drug Free Malaysia. So that's why kita fokuskan pada Drug Free Malaysia sekarang. Tapi sekarang ni saya seorang lah peneraju kepada Drug Free Malaysia, sebab Haji Ramli dah kembali ataupun dah dilantik presiden kepada pengasih Malaysia. So saya handle ni seorang lah dengan komiti-komiti lain. And Drug Free Youth still jalan juga macam biasa, cuma dia tak berapa menonjol, tapi aktiviti still ada dia buat lah. And so kita ada youth, kita ada kebangsaan, and kalau nak cakap pasal social enterprise tu, aku memang salah satu bidang yang aku suka lah. So aku ada tubuhkan Scout lah. Scout ni bersama dengan kawan aku Jiva. So dia kawan sekolah aku lah. Dia yang tubuhkan Scout. So lepas tu 3 tahun lepas baru dia ajak aku join, and aku terus pasarkan, marketkan Scout kepada anak-anak muda, sebab aku tahu ini memang apa yang kita perlukan lah. So indie scene. So satu apps yang kita gunakan untuk membantu band-band indie untuk grow to international dengan local. Sebab so far kita tak ada lagi local apps yang fokus pada indie music lah. And kita adalah the first. So itu adalah aku punya social enterprise bersama kawan aku lah. And kita akan buat program musical. Banyak kita offer ataupun kita supplykan artis kepada company-company, kepada record label, kepada event organizer. So dia orang kalau nak cari band, nak cari artis, so dia gunakan Scout untuk dia punya program. So kita akan kita akan charge dia, okay, di certain amount untuk artis-artis ni, so dia orang bayar direct kepada artis. So itu salah satu kita tolong indie band. So nampaknya kita kehilangan kita punya guest. So kita akan bersambung lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum.